الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم muslimun, muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita terus istiqamah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya serta menjauhi segala larangan dan tegahannya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, meraih keberkatan di hari Jumaat. Setiap minggu pada hari Jumaat kita berkumpul di masjid, membuat berbagai amalan seperti bersedekah, mendengar khutbah, bersalat, beriktikaf di masjid, membaca Al-Quran dan sebagainya. Akan tetapi ramai juga yang masih lega dan lalai serta mengabaikan kemuliaan yang Allah berikan pada hari Jumaat. Ini kerana ramai yang sengaja datang lewat ke masjid, berbual-bual kosong, malah ketika khatib berkhutbah pun ada yang tertidur lena, leka bermain dengan telefon, bersembang di luar masjid. Dan lebih menduka citakan kita adalah masih ramai yang tidak hadir menunaikan salat fardu Jumaat, malah tidak mengendahkannya walaupun telah mendengar azan. Apakah kita tahu atau buat-buat tidak tahu betapa mulianya hari Jumaat di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mungkin ramai dalam kalangan kita tahu dan sedar bahawa hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Hari Jumaat adalah hari diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dimasukkan Nabi Adam ke dalam syurga dan dikeluarkannya daripada syurga. Malah tidak akan berlaku hari kiamat melainkan hari Jumaat. Mulianya hari Jumaat ini sehinggakan terbit matahari pada pagi Jumaat adalah sebaik-baik matahari berbanding hari-hari yang lain. Ini telah dinyatakan dalam hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu yawmin tala'at alaihi syams yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yawmil jum'ah. Sebaik-baik hari apabila terbitnya matahari adalah hari Jumaat. Padanya diciptakan Adam alaihi salam. Pada hari itu juga dimasukkan ke dalam syurga dan pada hari itu jugalah dikeluarkan dari syurga. Dan tidak akan berlaku kiamat melainkan pada hari Jumaat. Riwayat Muslim. Sesungguhnya hari Jumaat adalah hari kebesaran umat Islam. Allah memuliakan hari Jumaat melebihi hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Namun kenapa ada yang masih leka dengan mengabaikannya sedangkan semua makhluk lain takutkan hari Jumaat? Hadis Nabi daripada Abi Lubabah bin Abdul Munzir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam wa a'zamuha 'inda Allah wa huwa a'zamu 'inda Allah min yawmil adha wa yawmil fitr fihi khamsu khilal khalaqallahu fihi Adam wa ahbatallahu fihi Adam ila al-ard wa fihi tawaffallahu Adam wa fihi sa'atun la yas'alu Allah fiha al-'abdu shay'an illa ataahu ma lam yas'al haram wa fihi taqumu as-sa'ah ma min malakin muqarrab
wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala fajr illa wa hunna yushfiqna min yaumil Jum'ah. Yang bermaksud, sesungguhnya hari Jumaat adalah penghulu segala hari dan seagung-agung hari di sisi Allah, yang mana keagungannya itu di sisi Allah lebih agung berbanding hari raya Aidil Adha dan juga Aidil Fitri. Ini kerana pada hari tersebut terdapat 5 perkara besar, iaitu padanya diciptakan, diturunkan ke bumi dan diwafatkan Nabi Adam. Padanya juga terdapat satu masa apabila seseorang itu meminta sesuatu kepada Allah, pasti akan diberikan kepadanya selagi mana dia tidak meminta sesuatu yang haram. Padanya juga akan berlakunya kiamat, dan pada hari itu juga tidak ada malaikat yang dekat dengan Allah di langit, bumi, angin, gunung dan laut, melainkan takut dengan keagungan hari Jumaat. Riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Hadirin sekalian, dalam hidup ini tentunya tidak ada manusia yang mahu dirinya menanggung rugi. Seandainya peluang mengaut keuntungan terbentang luas di hadapan matanya, malahan jika boleh, manusia mengharapkan peluang mengaut keuntungan sentiasa datang agar ia boleh berterusan memanfaatkan peluang keemasan tersebut. Demikianlah halnya dengan fadilat hari Jumaat. Pada setiap hari Jumaat, bermula dari terbenamnya matahari petang semalam, iaitu petang Khamis, sehinggalah masuknya waktu maghrib pada petang ini, setiap Muslim, tidak kira muda atau tua, lelaki maupun wanita, berpeluang merebut pelbagai kelebihan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumaat. Di antara kelebihan hari Jumaat yang sering kita abaikan ialah waktu yang dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila beliau ditanya oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang waktu yang mustajab tersebut. Asami'ta abaka yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sya'ni sa'atil jum'ati syai'a? Qala na'am. Sami'tuhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an tuqda as-salat. Adakah kamu pernah mendengar ayahmu meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan satu waktu mustajab pada hari Jumaat? Ya, aku pernah mendengarnya. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah di antara duduknya imam di atas mimbar sehingga selesainya salat didirikan. Riwayat Muslim. Begitu juga hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul Jum'ati 12 sa'ah la yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha syai'an illa atahu iyyah faltamisuha akhir sa'atin ba'da al-'asr." Hari Jumaat mempunyai 12 jam. Padanya terdapat satu waktu yang mana tidak ada seorang hamba yang meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang dimintanya itu kepadanya. Maka carilah waktu tersebut pada akhir waktu selepas asar. Riwayat An-Nasa'i. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang dibacakan tadi jelas menunjukkan waktu-waktu yang mustajab pada hari Jumaat untuk berdoa. Sebagai hamba Allah yang banyak kelemahan dan kekurangannya, sudah tentu mempunyai pelbagai hajat dan doa supaya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ruginya kita apabila ada peluang yang baik pada hari Jumaat ini, namun kita hiasinya dengan kelalaian dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Justru biasakanlah dengan amalan-amalan sunat pada hari Jumaat. Masuklah masjid seawal yang boleh agar dapat menunaikan salat sunat dengan tenang serta mendapat tempat yang lebih selesa. Malahan mereka yang masuk lebih awal akan dicatat namanya oleh para malaikat yang menanti di pintu masjid. Malaikat-malaikat ini akan berhenti mencatat nama manusia apabila azan dikumandangkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumul jum'ah, kana ala kulli babin min abwabil masjid al-malaikah, yaktubuna al-awwal fal-awwal, fa idza jalasa al-imam tawaw suhfa wa ja'u yastami'una adh-dhikra." Apabila tiba hari Jumaat, akan ada malaikat di pintu-pintu masjid yang mencatat nama orang-orang yang datang awal. Sehingga apabila imam duduk sebelum membaca khutbah, mereka akan menutup lembaran, yakni berhenti mencatat nama, dan mereka mendengar khutbah. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, namun di sebalik fadilat-fadilat tersebut, terdapat beberapa perkara yang perlu kita awasi dan berhati-hati agar ganjaran yang kita dambakan tidak menjadi sia-sia. Sewaktu kita sedang berada di dalam masjid, kita perlulah menjaga adab-adab dan mengekalkan ketenangan suasananya. Malah kita telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Hal ini telah disebut dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ah wal imam yakhutub faqad laghawta." Apabila kamu berkata kepada kawanmu, "Diamlah pada hari Jumaat," ketika khatib sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah lakukan perkara yang sia-sia. Riwayat Ibnu Majah. Lihatlah para hadirin sekalian, hanya menegur orang lain dengan perkataan "diamlah" pun sudah merugikan pahala kita. Maka bayangkan seandainya kita masih bersembang-sembang atau berbual-bual kosong di belakang dan di luar sana, tidakkah kita menyedari bahawa kehadiran kita pada hari ini menjadi sia-sia saja? Fikir-fikirkan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada kali ini, terdapat beberapa perkara penting yang boleh kita ambil sebagai pengajaran dan penghayatan. Antaranya adalah, yang pertama, kita sebagai umat Islam perlulah menyedari dan meyakini serta menginsafi bahawa hari Jumaat adalah hari yang penuh keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terjadinya kiamat juga pada hari Jumaat. Yang kedua, umat Islam hendaklah bersegera merebut peluang dan ganjaran pahala dari pelbagai amalan yang menepati syariat pada hari Jumaat. Dan yang ketiga, umat Islam perlulah menjadikan setiap hari itu lebih baik dari hari-hari sebelumnya agar terus menjadi umat Islam yang cemerlang dan berjaya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami kabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Al-Kahfi 103-104. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun.
dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepada-Nya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'uzma an tahfaza bi'ayni inayatika ar-rabbaniyah wa bihifzi biqa'itika as-samananiyah jalalata malikina al-'azam Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Shah Al-Haj. Allahumma alihi al-'awn wal hidayah wat tawfiq was sihhata was salamata mink li wali ahdi Islam Tengku Amir Shah ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyah bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma adil umrahuma muslihain lil muwazzafin wal ra'iyyah wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjamaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal bagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' 'anna hadzal waba'a wal bala'a wal marada wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.